Okey, baiklah. Assalamualaikum, selamat pagi. So, kelas pagi ni kita akan tukarkan pseudocode kepada Java program. Tapi sebelum tu, kita gunakan modul praktikal dan kita akan cuba dua exercise sebagai pengenalan untuk Java program. So, untuk exercise yang pertama, kita akan buat Java program untuk display output pada page yang ketiga. Okay. So, macam mana kita nak run coding ni? Pergi dekat GC. Okey, dekat GC ni ada dua cara untuk kita run coding tersebut, iaitu dengan menggunakan IDE online. Dalam IDE online ni ada beberapa yang kita boleh pakai, tapi Medium nak pakai Your Java Trinket. Okey, sebab dia agak friendly dan dia lebih kurang sama macam JGraphs. Bagi yang ada laptop, nanti boleh install kemudian. Install JGraphs untuk jgraphs.exe serta install juga JDK. Okay, so untuk pagi ni kita akan pakai IDE online Java Trinket. Okey, boleh klik dekat sini. Klik Your Java Trinket. Okey. Kita buat sama-sama Okey, bila awak klik Java Trinket ni, awak akan ada satu template dekat sini. Tak sama dengan saya sebab saya dah buat. Okey, dekat sini ada yang tulisan hijau merah tu semua kan. You boleh highlight dan delete. Boleh highlight dan delete. Okey, boleh? Akan dapat lebih kurang macam ni, highlight dan delete. Ni kosongkan, bagi kosong macam saya ni. Okey, bagi kosong macam ni. Yang pakai phone pun boleh. Cuba klik dekat phone masing-masing. Pastikan open benda ni, Java Trinket. Lepas tu boleh klik dekat sebelah kanan ada titik 3 tu. Kalau boleh view dalam desktop side. Kalau tak view dalam desktop side, dia mungkin tak nampak yang sebelah output ni. Okey, berjaya tak buka sampai sini? Boleh? Boleh buka tak? Memang boleh ulang sekali lagi. Okey, lagi sekali Okey. Pergi di bahagian bahan praktikal. Okey, klik yang ni, Your Java Trinket. Siapa pakai laptop, buat dekat laptop teruslah. Yang pakai phone pun boleh. Okey, klik Your Java Trinket. Bila klik, inilah paparan yang awak akan jumpa. Macam ni. Ada tak jumpa yang sama macam ni? Jumpa? Jumpa Madam. Jumpa Madam. Okey, jumpa So, yang ini ni supaya tak nak awak keliru, kita boleh highlight dulu semua sekali ni. Kita nak bagi kosong. Highlight semua ni dan delete. Kosongkan dia dulu. Dah berjaya? Clear kan? Dan Madam. Okey, baik. Sekarang kita akan cuba run coding yang pertama, iaitu nama kelas dia adalah Hello World. Nama file dia adalah helloworld.java. Okay, kita ikut kita buat sama-sama. Silap pula. Okay. So dekat sini kita akan tulis kelas. Mesti ikut huruf small letter Mesti kena ikut kelas Hello World. Open curly bracket. Kita besarkan sikit. Okey, Hello World ini Media akan tambah kat bahagian belakang ni double slash ini adalah comment. Ini nama dia comment. Media akan tulis kat sini ini adalah kelas declaration. Okay, ataupun kita kata dia adalah kelas name. Okay. Ini kita namakan dia sebagai comment. Comment ni dia bukan terlibat di dalam coding, tidak. Tujuan ada comment ni adalah untuk description of the program supaya more readability. Kalau orang yang tak pernah buat coding, dia baca ni, oh benda ini kelas Hello World, ini adalah kelas declaration dan dia adalah kelas name. Kelas name dia Hello World. Okay. So untuk permulaan, Media nak minta awak tambah komen ni.
Okay, sebab awak baru first time nak belajar kan. Letak komen ni. Okay, dah. Kenal yang pertama ni, ini adalah nama kelas. Setiap file mesti ada nama kelas. Macam dekat college kita kan, setiap pelajar mesti ada kelas dia. Dan apa yang berlaku, dia akan belajar di dalam kelas dia. Dia belajar subjek apa semua dalam kelas dia. Okay, so kena sediakan kelas dulu. Kemudian baris kedua, kita akan tulis perkataan public, static, void, main. Okay, dalam bracket string S capital letter. Lepas tu ada square bracket, ada arc untuk argument dan lepas tu ada open curly bracket. Benda ini pula nama dia adalah method main. Ini nama dia method main. So kalau Madam sebut method main tu ingat public, static, void, main, string S mesti capital letter. Okay, dan Madam lupa dia nak sebut untuk nama kelas mesti satu perkataan. Dia tak boleh hello world, dua perkataan ada space, tak boleh. Bukan kata nama kelas sahaja, all variable dia mesti satu perkataan. Kalau dia dua perkataan, means that you kena rapatkan ataupun letak underscore. As long as dia kita jadikan sebagai satu perkataan. Okay, so yang ni Madam rapatkan. Boleh? Baris seterusnya kita bagi ada gap sikit. Okay, bagi ada gap. Ini adalah header. Header ni. Kita bagi gap. Sebab seterusnya kita nak buat adalah output. System as capital letter dot out dot print. Okay, hello world. Okay, ada tanda seru dia buat. Okay, yang dalam ni huruf besar, huruf kecil tak ada masalah. Dia tak effect sebab ini adalah message. Kalau you nampak dalam double quote ini, dia adalah message. Tapi sebagai permulaan kita nak bagi sama kan. Dan jangan lupa ada semicolon dekat belakang. Okay. So bila you nampak perkataan system.out.print, maksudnya ini adalah output ataupun display. Okay, display ataupun print. Inilah dia. Bila you jumpa dalam pseudocode, display print, you jumpa dalam IPO, output, maksudnya dalam Java coding dia akan bertukar menjadi system.out.print. Okay. Kemudian, kita akan close. Sebab kalau nampak kat sini, ini method main. So, kita akan close untuk method main. Kemudian, kita ada open untuk kelas. Jadi, kita pun kena close untuk kelas. Okay. Sorry, kita kena buat dalam bentuk komen. Kalau tidak nanti ada error. Okay, letak komen. Untuk description kena letak dia sebagai bentuk komen. Okay, dah siap? Kalau dah siap bagi tahu. Dah Madam. Okey, bila dah siap, kita kena pastikan nama file sama dengan nama kelas. So, nama kelas kita Hello World, bermaksud nama file kita pun mesti helloworld.java. Okay, sekarang nama kelas kita sama. So, bila sama, kita just klik sahaja run ni untuk view the result. Okey, klik run. Bila klik run, dia akan keluarlah outputnya. Yang ini kita panggil dia output screen. Output screen dia akan paparkan yang ada perkataan system.out.print. Tapi dia tak akan keluarkan double quote ni. Sebab double quote ni adalah syntax untuk kita bagi tahu ini adalah message yang kita nak paparkan. Okay, cuba kita tambah lagi apa-apa simbol, letak je. Then kita cuba run. Okay. So you boleh nampak inilah output dia. Apa sahaja yang berada in between double quote ini, dia akan terpapar pada skrin. Contoh saya buat 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan. Walaupun dia salah kan. 2 tambah 3 sepatutnya 5 tapi saya buat 45.
Kenapa dia still lagi terpapar pada skrin? Sebab ini adalah message. Apa sahaja yang berada in between double quote dia akan dipaparkan pada skrin. So ini bukan value, 45 ini bukan value, ini adalah message. Kenapa? Sebab dia berada di dalam double quote. Ada nak tambah komen dekat bawah. Komen Okay, double quote ini digunakan untuk paparkan message. Okay. Apa sahaja yang berada di antara between double quote, dia akan run sebagai message. Walaupun dia adalah nombor. Clear? Clear, madam. Okay, settle. So, sekarang kita akan cuba exercise yang kedua, iaitu pada page explanation semua ada kat sini boleh baca. Medan tak boleh nak go through satu-satu, dia akan ambil masa lah, you all boleh baca. Kita akan buat exercise yang kedua, yang ni exercise yang kedua. Okay. Untuk exercise yang kedua, nak buat balik ni kita kena clearkan dia. Okay, cuba clearkan balik. Kita start daripada awal. Okay, clearkan dulu. Okay. Ready? Dah clear? Dah, madam. Okay, thank you respon. Okay, kita akan buat yang ni Mana tadi? Okay, nama kelas dia adalah About Me. Lupa Medan nak cakap tadi. Masya Allah, lupa, tak apa. Kita letak kat sini. About Me. Medan tambah lagi komen yang berlainan Nama kelas mesti bermula dengan capital letter, dengan huruf besar. Okay. Mesti bermula dengan huruf besar. Nama kelas A mesti bermula dengan huruf besar. Okay. Seterusnya, kita akan tulis public static void main dalam bracket S capital letter string, ada square bracket, ada up argument dan ada open curly bracket. Okay. Kemudian ini adalah apa tadi? Method main. Okay, method main. Kita selang satu baris, kita akan tulis. Kalau nampak kat sini ada 3 output. So kita buat 3-3. System.out.print. Okay. Lepas tu letak nama sendiri. My name. Letak nama masing-masing. Okay, saya letak Mamila. Okay. Dan letak semicolon. Lepas tu, proceed dengan yang kedua. System.out.print. Message, I am 50 years old. Eja years pun dah tak betul. Nampak sangat dah tua kan? Tengok. Astaghfirullahaladzim. Sebab macam terkejut. Dah 50 dah umur saya. Semicolon. Kemudian, system.out.print. Pastikan dot ya. .out.print. Ini kalau jarak pun boleh. Ni kan nak jarak pun boleh. Tak jarak pun tak apa. Dia tak ada efek pun, sama je. Okay. Lepas tu dia tulis apa lagi? I study at matriculation. Okay, saya pun nak tulis I KMPK je. I KMPK. KMPM. Sebut sangat dah ni. KMPK. KMP pada Astagfirullahaladzim. KMPK. Dan jangan lupa letak semicolon. Kemudian kita close dengan close untuk method main, close untuk kelas. Dia boleh duduk sebaris. Tak kisah. Nak duduk sebaris boleh, nak duduk bawah boleh, nak duduk tepi ni pun boleh. Sebab untuk programming dia akan baca dengan cara yang sangat berhemah, iaitu daripada kiri, class about me. Dia akan baca sampai habis. Dah habis baru dia pergi next line. Okay, dia tak akan skip. Jadi
Simbol close ni dia terpulang. Nak letak kat tepi ni boleh, nak letak di bawah pun boleh, nak letak berasingan pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Saya letak sekali lah. Okay dah. Dah, madam. Alright. Jadi sekarang cuba kita run. Bila run rasa okay, run mesti ada error kan? Cuba run, mesti ada error. Kan? Ada, madam. Kenapa agaknya error tu? Okay, tips yang saya nak bagi tahu kat sini, nama file mesti sama dengan nama kelas. So apa yang silap kat sini? Nama kelas kita about me. Nama file kita hello world. Jadi kita kena edit. Pergi dekat button setting ni. Okay, setting, ada pensil, tulis kat sini about me. Ejaan pun mesti sama. About me. Okay, dan baru kita boleh run. Okay, dapat tak? Dapat, madam. Yeay. Okay, dah dapat run dah, tapi cuba tengok dekat output tu. Kenapa bercantum-cantum tu? Kita nak macam ni ke? You expect tak macam ni output yang keluar bila you buat coding tadi? Tak. Mesti you nak bayangkan yang akan keluar sama macam yang kita tulis ni kan? Ya. Ah, Seronok bila ada yang respon kan. So macam seronok macam duduk dalam kelas je. Okay. Sekarang komputer ni, bukan komputer lah, coding ni kita tidak memberi instruction untuk go to next line. Dia hanya bagi instruction, system.out.print ni maksudnya paparkan lah. Paparkan my name, paparkan I am, paparkan KMPK. So tugas dia hanya memaparkan sahaja. Jadi macam mana kita nak bagi instruction supaya dia go to next line? Selepas my name Mamila ni, nak pergi next line. Okay, Maiden tambah komen dekat bawah ni sebagai description. So awak take note lah dalam buku, dalam modul ni sebenarnya dah ada. Okay, Maiden tambah komen. Komen dia adalah penggunaan print line. Print line ni tujuan dia adalah untuk after apa ya? After the statement, after statement, okay, boleh lah, after the statement, and then go next line. Okay, itu function print line. After the statement, then go to next line. Tak tahu lah ayat saya betul ni ke tidak. Maksud saya, untuk baris nombor 4 ni, lepas statement ni dah selesai. Okay, dah selesai, then next line. Maksud macam tu, dah selesai. Bukan sebelum dah selesai. Contoh, mereka tambah kat sini ln. Walaupun ln di depan, tetapi fungsi dia adalah after display the statement. Then baru dia next line. Okay, kita cuba, tak guna cakap banyak, kita cuba. Okay, run Okay, cuma nak tahu cara baca tu. Allah Akbar, subhanallah. Cuba bagi tahu saya kenapa error ni. Sebab saya buang double quote dan semicolon tadi, mungkin saya tak tahu terdelete kot. Okey, tak apa. Kita buat balik. Aisyah Allah ya Tuhanku. Oh, semicolon tertinggal. Nampak tak, bila ada error tak payah nak takut sangat. Okey. Buat je banyak kali. Tadi terdelete yang ni. Semicolon jangan lupa. Nampak tak, dia dah turun dah. Lepas my name Mamila, dia turun bawah. Kenapa dia turun bawah? Sebab dia baca yang ni, ln. Dan ln ni walaupun dia duduk di depan, tetapi ingat function dia akan berfungsi after the statement. Baru dia pergi next line. Clear? Okay. Lepas tu, Madam nak turunkan I am 50 years old. So Madam letak dekat sini. ln. Supaya selepas keluar I am 50 years old, selepas. Okay. Maksud lepas dah keluar ni, baru next line. Okay, so bila kita run, kita akan dapat macam tu. Dan perlu tak kita letak ln untuk last kali ni? Perlu tak? Perlu letak tak? Last kali. Rasa macam tak. Betul. Betul rasa awak tu. Tepat sekali. Tak perlu sebabnya tak ada apa yang kita nak pergi next line kan. Okay, cuba dulu untuk ln, bermain-main dengan ln ni. Okay, cuba.
So kita kena tahu kat mana kita nak letak. Bukan boleh letak semua. Oh ni dah letak sini pun nak letak lah. Tidak. Kita kena faham apa fungsi dia. Kenapa dia perlu diletakkan dan kenapa tidak. Okay, berjaya? Berjaya, madam. Yeay, okay. Alright, yang kedua, Madam nak ajar lagi satu penggunaan \n. Okay, \n ni dia sama dengan fungsi print line. Okay, sama dengan sama, tetapi dia, alamat bahasa dia akan next line, akan next line pada tempat dia. Alamak, saya tak tahu lah bahasa saya ni. Pada tempatnya. Okey, pada tempatnya. Alamak, apa bahasa saya ni? Kita buat nanti awak cuba bagi tahu saya apa bahasa yang sesuai. Okey, sekarang \n ni fungsi dia sama dengan print line. Dia go to next line. Cuma dia akan berlaku pada tempat dia. Contoh, katakanlah Madam letak \n di sini. Backslash ni bukan slash. Okey, lagi satu Madam nak tulis. Madam tulis lagi satu. \n berada di dalam double quote ni. Dia berada di dalam ni. Okay, kalau print line tadi berada di luar. Yang ni dia duduk di dalam. Contoh Madam letak dekat sini. Benda ni maksud dia go to next line. Kalau kita jumpa dia, dia akan terus pergi next line. Okay, contoh Madam baris yang keempat. Season.out.println, kita nampak ln ini dia akan berlaku after dah selesai statement ni. After dah selesai. Sekarang dalam statement ni ada \n. So, apa yang akan berlaku, dia akan keluar my name then dia jumpa \n. Go to next line. Baru keluar Mamila. Lepas tu ada ln. Go to next line. Macam tu. Okay, apa benda tu macam tu dia tengok. Nampak tak? Kenapa Mamila ni turun bawah? Sebab selepas my name, dia jumpa \n. Itu yang maksud saya sama dengan print line tetapi dia akan next line pada tempatnya. Kalau kita jumpa dia di sini, di sinilah yang dia akan pergi next line. Kenapa Mamila ni dia ada jarak? Sebab kita ada space. So space ini pun dia memberi kesan. Okay, dia memberi kesan. Kalau Madam buang space, nampak dia cantum lah. Sebab dia akan baca my, ada space. Alamak. Okay, komputer dia baca satu-satu. My, lepas tu space, sebab tu ada space kat sini. Name. Lepas name dia jumpa \n. Go to next line, baru sambung. Boleh tak? Penggunaan \n ni. Dan \n ni kita boleh letak di mana-mana. Contoh Madam nak letak dekat belakang O ni, \n sebanyak 2 kali. So, apa yang berlaku? Dia akan keluar apa? I am 50 years old. Next line, next line. Allah. Dia terkopi pula. Okay, next line, ln ni, next line lagi. So, ada 3 kali next line. Okay, nampak tu. Sebab \n ada 2, so dah 2 kali turun. Lepas tu, ln pula turun lagi. Sekarang Madam bagi masa 30 saat untuk awak cuba penggunaan \n. Letaklah di mana-mana as long as berada di dalam double quote. Okay, cuba dan fahamkan betul-betul fungsi dia. Kalau dah okey, bagi tahu ya.
Aiman Syam mana? Masuk tak? Aiman Syam. Tak ada eh? Nur Adriana. Nur Adriana. Tak ada. Nur Melissa. Tak ada. Okay. Okay, dah cuba berjaya tak? Berjaya, madam. Alhamdulillah, berjaya dan faham lah. Okay, so kita teruskan lagi dengan function yang seterusnya. Ini function yang terakhir lah ni, iaitu letak komen. Okay, ingat double slash itu adalah komen. Untuk apa? Description. Apa-apa kita nak explain, letak dalam komen. Yang kedua adalah penggunaan backslash T. Backslash T ni adalah function tab pada keyboard tu. Biasa gunakan tab pada keyboard tu. Ataupun dalam bahasa lain kita nak kata dia jarakkan. Okay, dan dia punya lokasi dia di dalam double quote juga. Okay, di dalam double quote. Contoh, kita letak dekat sini my name kan. Biasa kalau nak buat karangan, first tu kita tabkan ke dalam kan. Okay, kita letak backslash T dekat sini. So bila dia jumpa backslash T, sama juga dia akan baca pada kedudukannya. Backslash T, jarakkan. Cuba kita run. Dia jumpa backslash T, so dia jarakkan dulu. Nampak tak ni my name ni, dia dah jarak dah kat depan. Itu maksud backslash T. Dan sama juga dengan backslash N, dia boleh berada di mana-mana. Okay, di mana-mana. Contoh saya nak buat I love KMPK ni, nak rapatkan dulu, nak letak backslash T, backslash T, backslash T. Tak kisah nak letak berapa kali pun, sama je function dia. Dia akan tab, tab, tab. Okay. Itu fungsi backslash T. Okay, kenapa KMPK turun bawah? Sebab saya punya skrin kecil. Okay, macam tu. Okay, cuba bermain-main dengan backslash T. Okay, boleh? Faham Boleh, fungsi madam. okay, so sekarang dah faham cara baca backslash N dan juga backslash T. Okay, kalau dah faham yang ni, baru kita boleh selesaikan soalan exercise 3. Tetapi exercise 3 tu berlainan. Banyak kelainan dia. Apa yang kelainan dia? Kalau kita tengok soalan yang kita buat tadi ada 2 kan? Kedua-duanya hanya memaparkan mesej sahaja. Paparkan mesej sahaja. Tak ada input, tak ada proses, tak ada output. Tetapi soalan kita ada input, proses dan output. So dia sedikit berbeza. Bukan sedikit lah, banyak perbezaan dia dan dia agak kritikal. Tapi bila basic ni dah faham, so kita boleh proceed dengan exercise. Okay. Semua berjaya, ada tak yang tak berjaya ataupun yang ada error? Boleh share screen, Madam akan bantu. Ada tak? Ataupun semua okey? Okey ke semua? Jangan tengok je tau, kena buat sama-sama dengan saya. Saya tunggu lagi ni. Jangan nantilah tengok Madam buat dulu, nanti baru buat. Macam tu payah. Okey tak? Ada yang ada masalah? Tak ada, madam. Okey, baik. So kita akan proceed untuk exercise. Baik. Okay, sebelum kita pergi kepada exercise, kita patah balik sedikit kepada nota. Okay. .
Okay, so tadi kita dah belajar bahawa setiap file mesti ada nama kelas. Okay, dan nama kelas mesti bermula dengan huruf besar. Dan selepas nama kelas mesti ada open curly bracket. So tak kisah nak letak di atas boleh, di bawah boleh, sebab coding kita akan baca daripada kiri ke kanan. Dah habis baru kita baca di bawah. Okay, so kalau diduduk di sini pun still lagi lokasi yang sama, di bawah pun sama juga. Lepas tu kita ada method main. Method main adalah S capital letter. Okay, dan tadi kita hanya belajar fungsi output sahaja, kita belum belajar lagi fungsi input dan juga proses. Okay. Dan kalau tengok dekat sini output ada dua version. Allah. Mana tadi? Satu version yang ada message. Sebab apa message? Kita boleh nampak dia ada double quote. Bila ada double quote maksudnya message. Yang di belakang ni tanpa double quote dia adalah value. Itu beza dia. Okay, value yang di depan ni adalah message. Dan ada close untuk kelas dan close untuk kelas dan close untuk method main. Okay, kita pergi sikit bawah lagi. Objek, sekejap lagi kita akan belajar macam mana nak create objek. Bila ada input, biasanya akan ada objek. Memang akan ada objek. Okay, ini adalah komponen of Java program. Kita ada comment. Tadi Maiden dah buat comment kan. Kita ada class declaration. Kita dah buat class declaration. Method main yang ada public static void main. Okay, body of method main ni yang berada di antara method main dan juga class. Itu adalah body of method main. Seterusnya, ini contoh tadi. Okay. Kalau lihat di sini, penulisan komen ada dua. Backslash tambah star, star, backslash. Ada yang Maiden buat tadi semua double slash. Okay, apa perbezaan dia untuk kedua-dua ni? Okay, ini komen ya. Maiden ada sebut tadi kan dia lebih kepada macam mana kita nak describe untuk more readability, easier for others programmer to understand. Okay. So itu tujuan komen dan dia tidaklah semestinya kena letak tak semestinya. Okay, ini tadi. Okay, ada dua cara two ways to write comment. Satu untuk single line kita akan letak double slash. Ini untuk single line. Kalau ada multiple line kita boleh letak slash star tutup dengan star slash. Contohnya macam tadi kan nampak tak Maiden punya banyak lah komen ni. Tapi Maiden semua buat slash 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 slash. Sebab ini untuk single line. Kalau Maiden nak gabung semua ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Ada 6. So kalau Maiden nak gabungkan letak macam ni. Slash star. Okay. So yang ni dah tak perlu dah. Yang ni dah tak perlu. Ini pun tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Maiden terus tutup dengan star slash. Macam tu. So apa saja yang berada di antara slash star dan juga star slash dia akan jadi komen. Okay. Cuba kalau kita buang apa jadi? Nampak tak? Dia akan jadi tulisan warna hitam. Dan bila kita run akan jadi error. Sangat banyak error. Okay, sebab tu kalau kita nak letak apa-apa description nampak tak error dia. Nak letak apa-apa description letak sebagai komen. Ini error dia. Tengok berapa juta error. Ada 4 juta. Jadi kalau kita ada banyak benda nak tulis lebih daripada satu line, letak slash star. Okay, dia terus tukar jadi hijau. Dan kita tutup dengan star slash. Okay, boleh bezakan ni ada dua tadi. Sama ada single line ataupun triple line. Okay, dan komen boleh berada di mana-mana. Kita nak letak dekat top boleh, nak letak dekat line boleh, nak letak dekat inline with statement boleh. Dia boleh berada di mana-mana location. Okay, ni kita dah sebut tadi class declaration semua dah. Okay. Sekarang kita balik kepada kita punya modul. Maiden nak buka page 10. Okay, buka page 10. Okay, ini dia. Buka page 10.
Okay. Sebelum kita nak menyelesaikan exercise 3, kita mesti kena faham dulu konsep of variable. Okay. Ada beberapa jenis variable. Kita ada variable yang kita kena declare dia sebagai string. Sebab contoh macam name. Name ni variable. Variable name dia akan memegang perkataan seperti nama. Okay. Nama kita akan letak dalam double quote sebab dia seperti message. Dan kita akan declare dia sebagai string. Okay. Dia akan string. A variable name is declared as data type string and store the value Marziana. Okay. Kemudian yang kedua, in age. Kenapa age ni kita declare sebagai in? Data type dia in sebab in dia akan memegang nilai integer. So kalau dia memegang nilai integer, kita declare dia sebagai in. Seterusnya, kenapa weight ini kita declare sebagai double? Mana-mana value yang ada perpuluhan decimal place, kita akan declare dia dengan data type double. Jika soalan itu kita perlu jawab dengan true and false, okay, kita declare dia sebagai boolean, data type-nya boolean. Kalau kita nak declare satu huruf seperti F, kita declare dia sebagai char untuk karakter dan dia ada simbol single quote ni, ada satu tanduk ni, single quote. Okay, so you kena ingat ke 5 ni. Kalau perkataan string, kalau nombor bulat in, kalau nombor perpuluhan double, kalau true false boolean, kalau single character char. Okay. Seterusnya kita akan lihat pula macam ni method main sudah, body. Okay, kita akan tengok untuk create object. Yang ni. Okay, kenapa kena create object? Sebab kita ada input to accept input data entered by user. Okay, jadi dalam soalan kita kebanyakannya memang ada read kan? Ada read, ada input. So bila ada read dan ada input, automatically kita kena create object. Kena create object. Dan object yang kita nak create adalah object scanner. Okay, object scanner. Dan kita create from package Java Util Scanner. Okay. Macam mana cara nak tulis dia? Ada dua cara penulisannya. Yang pertama, kita boleh tulis dalam bentuk satu line, iaitu Java, kita boleh tulis dalam bentuk Java Util Scanner SC equal new Java Util Scanner system.in. Boleh buat sebaris ataupun kita boleh buat dua baris, iaitu import Java Util Scanner and then follow by scanner equal SC new scanner system.in. Okay, ada dua cara. So biasanya medium akan buat cara kedua dulu lah untuk peringkat awal. Nanti baru kita akan buat untuk sebaris. Tapi terpulang. Terpulang nak buat mana satu pun boleh. Dua-dua sama je. Okay. Okay, sekejap lagi kita masuk sini Kita akan terus buat kepada exercise yang ketiga. Okay, ni exercise yang ketiga. Soalan nombor 6. Okay, kita ada read 6162. Ingat, bila ada read, automatically akan kena buat create object. Okay, saya tambah dekat bawah ni, tambah komen. Ada read to create object. Kena. Mesti kena ada. Jadi macam mana cara kita nak tulis? Awak boleh juga rujuk exercise pada muka surat 13. Okay, boleh rujuk juga muka surat 13. Kita tulis dulu dekat atas ni import java.util.scanner. Scanner S capital letter dan semicolon. Okay, ini dia punya header. Header dulu. Kemudian kita tulis kita punya nama kelas. Class name. Okay, class name. Kelas, apa nama kelas kita? Sebab ini exercise 3 soalan nombor 6. Madam nak tulis E3Q6 open curly bracket.
Ini adalah nama kelas. Dia buat komen lagi lah. Ini adalah kelas ni. Import Java UT Scanner tadi apa? Ingat tak? Mana tadi? Ini adalah untuk creating object. Okay. So kita tulis dekat sini. Creating ataupun create object je lah. Okay. Create object. Ish. Okey, kemudian create object tadi dia bukan satu saja kita kena import Java UT Scanner. Kita kena tulis lagi satu benda kan, tapi sebelum tu kita tulis dulu public static void main string. Okay, void main string ada square bracket. Kalau nampak macam rapat sangat bagi space sikit pun boleh. Tutup dan ada open curly bracket. Okay, kemudian ni saya tak buat dekat trinket lagi, buat dekat sini dulu sebab nak nampak macam mana flow dia. Kemudian kita letak lagi satu scanner. Scanner SC equal new scanner. Lepas tu kita ada dalam bracket system.in. Tutup dan semicolon. Okey, ini pun tadi adalah partner untuk create object tu. Okey, create object tadi. Sama. Cuma yang ini kita dah tahu objek dia adalah ni SC. SC ni dia punya objek. Alamak. SC. Ni objek dia ni SC. Okey, kemudian selang. Ni selang. Di sini kita akan tinggalkan ruang ada lebih kurang 2 baris ada 2 line. Okey, ada 2 line iaitu line 1, line 2. Okey, tinggalkan 2 baris, jangan tulis apa-apa, biar Maiden je yang tulis ni. Line 1, line 2 ini kita tinggalkan, ini adalah ruang untuk declare variable. Okey, ruang untuk declare all variable. Biasanya tinggal 2 baris lah biasanya. Di antara 1 atau 2 baris. Okey. So tinggalkan 2 baris. Sebab kita tak tahu lagi apa nak declare ni. Bila nak buat coding awak kena hafal 4 ni. Kemudian tinggal ruang untuk declare. Tapi tak tahu apa lagi nak declare. Biar dulu. Ada 2 baris. Kemudian inilah masanya kita nak tukarkan daripada read kepada Java. Yang bahagian header ni clear. Bahagian header ada 4. Kena hafal. Kemudian tinggalkan 2 baris. 2 atau 1 baris lah untuk declare variable. Okay, sekarang kita akan masuk bahagian ni. Read num1, num2. Okay. Bila ada read, create object scanner. Okay, object scanner kita dah create. Kita dah create dah. Yang kedua, bila ada read juga, kita mesti ada from user. From user ni maksudnya beri arahan. Arahan pada user. Give instruction to the user. Contoh kalau awak pergi ATM machine kan, sebelum awak masukkan PIN number, awak mesti tunggu instruction dia. Enter your PIN number dan baru you masukkan PIN number. Enter your amount. Mesti ada prompt user. Baru kita tahu apa yang kita nak masukkan. Kat sini kita nampak ada 2 input. num1, num2. So saya tulis dekat sini. Ini num1. Ini num2. Okay. Dan dekat atas ni untuk buat apa ni? Dekat atas ni lah yang kita kena prompt user. Ini yang kita kena prompt user. Prompt user tu give instruction to the user. Macam mana nak buat syntax untuk user? Kita nak paparkan perkataan enter number 1, enter number 2. So bila nak paparkan perkataan bermaksud kita akan gunakan syntax dia adalah system.out.print. Okey, lepas tu kita tulis message enter number 1. Sekejap saya nak panggil sekejap saya tutup mic sekejap. Awak tulis dulu prompt user number 2. Ada nak cakap dengan ni sekejap.
Okay, kembali semula kita ya. Maaf. Okay. Alright, so system.print enter number 1. Ini adalah untuk prompt user. Buat komen. So, sebagai permulaan ni kita better buat komen. Prompt user. Okay. So, kalau lepas ni mereka kata prompt user tak. Kenapa tak prompt user ni? Apa benda pula prompt user ni? Ni give instruction to the user. Okay, message biasanya dia warna hijau kan. Kita buatlah hijau nak bagi feeling-feeling coding. Okay. Clear untuk prompt user. Kita buat pula untuk yang kedua. System dot out dot print. Okay, enter number 2. Semicolon. Okay, yang ni kalau rasa semak ni awak enter sikit. Bagi ada gap sikit Okay. Okay, boleh. Boleh untuk prompt user. Faham kenapa dia wujud? Kalau ada 2 input, maksudnya ada 2 prompt user. Kalau ada 4 input, 4 lah prompt user. Kan, kalau kita pergi bank, nak ambil duit, ada 4 step, 4 lah dia punya instruction. Okay. Yang seterusnya, kita kena buat input statement. So, num1 equal SC. Kenapa SC? Sebab objek kita SC. So, kat sini SC. Kalau kita nak letak objek lain pun boleh. Biasa dalam exam dia akan letak SC ataupun input. Kalau nak letak dekat sini, nak letak apa? Cuti. Boleh nak letak cuti. So kat sini scanner cuti. Num1 equal cuti. Boleh. Okay. Tapi nantilah tunggu dah pro sikit kita buat cuti. SC dot SC dot none dot next dot next. Ada perkataan next in. I mesti capital letter. Ada bracket semicolon. Next in. Kenapa in? Sebab kita anggapkan number 1 ni akan masuk secara integer. Kalau awak rasa dia double, letaklah double di huruf besar. Tapi Madam nak anggapkan dia integer, jadi Madam letak in. Okay, in I huruf besar. In. Okay. Sama juga dengan num2 equal SC dot next in bracket semicolon. Okay, so in I mesti huruf besar. Saya buka mic tak ni? Okay, buka. Test ada. Okay. Variable mesti satu perkataan. Dia mesti rapat. Tak boleh jauh. Kalau jauh akan ada error. Kalau tak nak letak rapat, boleh letak underscore. Tapi mesti satu perkataan. Okay. Sebab tu bila buat apa-apa, Madam cakap jangan banyak-banyak perkataan. Contoh, volume of a sphere panjangnya. Macam mana nak buat coding. Singkatkan volume saja cukup. Atau volume sphere. Okay. Variable mesti kena rapatkan. Sama ada rapatkan ataupun letak underscore. As long as dia jadi satu perkataan. Untuk input dah selesai. Boleh? Clear tak macam mana nak convert input ke coding? So, sekarang tulis kat buku masing-masing. Nanti kita run sama-sama. Boleh? Cara nak tukar ni. Read number 1, number 2. Tiba-tiba jadi 4 baris. Seterusnya. Macam mana di bahagian proses? Bahagian proses dia tak banyak perubahan. Ambil je semua sekali serentak. Sama saja. Letak kat sini. Sama je. Dia betul media sama. Adalah perubahan sedikit. Okey, nampak ni proses paling senang lah. Ambil je. Ambil. Lepas tu letak semicolon kat belakang. Letak semicolon. Letak semicolon. Letak semicolon. Letak semicolon. Cuma yang tukar simbol darab akan tukar jadi star. Darab tukar star, yang lain kekal sama. Proses copy paste je. Cuma letak semicolon dan darab akan jadi star. Boleh? Seterusnya untuk output. Output kita nampak perkataan display ini, for sure lah kita akan tulis perkataan system.out.print. Okay, so kita nak paparkan apa? Value.
value. Okay, so kita letak value. Ada 4 kan display. So letak 4 kali display. Ada 4 output, maksudnya 4 kali display. So yang pertama kita nak displaykan addition. Addition ni mesti nak keluarkan message dulu. Nak buat A huruf besar. Dalam message tak kisah. Addition sama juga dengan ini ikut kreativiti kita. Kita nak letak addition equal dalam message. Kemudian baru nak plus dengan value. Ini perbezaan dia. Semicolon. Kenapa Madam buat macam ni? Ini adalah untuk message. Lepas message, Madam nak keluarkan value. Okay. Kemudian kita buat pula untuk multiplication. System dot out dot print. Okay, kita keluar apa pula? Nak space sikit boleh. Kita nak keluar multiplication. M huruf besar. Sebab dia message. Bukannya value. Multiplication equal, nak buat titik pun boleh. Terpulang ikut kreativiti. Lepas tu tambah dengan multiplication. Okay, semicolon. Kemudian yang seterusnya pula buat untuk subtraction. Tulis lagi sekali. System.out.print. Okay, lepas tu ada subtraction. Equal. Ada double quote plus dengan subtraction. Yang ini subtraction mesti kena huruf kecil sebab dia variable. Okay, semicolon. Kemudian output lagi yang keempat. System.out.print. Okay, kita pun nak cakap division equal. Tutup. Okay, ini message. Baru plus dengan value. Value dia division. Okay, tutup semicolon. Dah selesai. Dan untuk stop, kita close untuk method main, close untuk class. Sebab tu Madam buat kolom-kolom ni untuk nampak macam mana nak tukar daripada pseudocode ke Java program. Dan pastikan variable konsisten. Contoh addition. Okay, mesti kat sini pun addition. Mesti konsisten. Variable. Okay, bukan message. Kenapa message ni huruf A? Message lantak kita lah nak tulis apa pun. Sebab dia message. Okay, tapi variable mesti kena konsisten. Kalau multiplication. Multiplication. Kita check dekat sini. Sama tak? Kena sama. Kena konsisten. Tak boleh lain. Subtraction. Kita check lagi untuk subtraction. Kita check. Betul. Sama. Konsisten. Okay. Lepas tu division. Check. Mesti konsisten dia punya variable. Okay, so check dekat sini. Sama, betul. Okay, kenapa yang dalam ni tak sama? A ni sebab ini message. Yang kena sama variable. Kita check pula. 61, 62 mesti kena konsisten. 61, 62. Okay, saya ambil satu contoh ni saja. Sebab yang lain sama, 61, 62. Kita check input kita sama tak 61, 62? Sama. Jangan sekejap dekat input 61 ada underscore. Dekat proses 61 tak ada underscore. Dia kena konsisten sepanjang program itu. Okay. Sekarang semua kolom dah selesai. Penutup pun dah selesai. Display dah selesai. Proses dah selesai. Input pun dah selesai. Yang belum selesai apa? Kat sini. Declare all variable. So sekarang kita dah boleh ready untuk menulis variable. Apa variable kita? Yang pertama kita jumpa variable kita adalah num. Num1, num2. Dan dia adalah integer. Jadi kita tulis dekat sini int num1, num2. Lepas tu check lagi. Ada lagi tak? Yang lain. Check lagi. Oh, ada addition, multiplication, subtraction. Itulah kita punya variable. Saya copy yang ni je. Okay, so semua variable kena declare. Variable unknown. Okay, comma. Okay, letak je comma semua. Kenapa dua baris kalau tak muat? Satu lagi.
Kan kita pun letak semicolon. Jangan lupa letak semicolon. Kalau kata dalam ni ada double, ada yang kita declare berbeza. So double letak baris yang lain. Letak baris baru. Tapi kalau semua integer, kita declare sekali saja. Tak perlu nak declare in number 1, in number 2, in number 3. Tak perlu. Letak sekali je. Data type dia in. Okay. Boleh? Clear tak satu set ni? Faham tak? Faham, madam. Okay, sekarang kita nak cuba run dekat coding. Madam copy je lah untuk jimatkan masa. Kalau kelas lain Madam tak copy, Madam type balik. Tapi sebab hari ni ada beberapa perkara nak selesai, Madam takut tak cukup masa, so Madam copy. Okay, lepas tu kita pergi dekat trinket kita tadi. Perkara nak selesai tu nak suruh awak install. Okay, kita delete dulu semua benda ni. Delete dulu. Lepas tu orang boleh lah nak type pun boleh. Saya run dulu Okay. Sekarang tengok dulu Madam buat. Bila kita buat benda ni nampak berserabut banyak perkara kan. Okay. Jangan letak semuanya cantum-cantum macam ni. No. Jangan letak macam tu. Okay. Kita bagi ada space. Untuk header baris kelima kosongkan. Dan nama file kita E3Q6 pastikan save dekat sini E3Q6. E3 dan huruf mesti sama. E3Q6. Okay, itu nama file kita. Declare variable baris yang ke-6. Lepas baris ke-6 pastikan tinggal satu baris kosong. Okay, tinggal satu baris kosong. Lepas baris ke-6, baris ke-7 ni kosong. Tinggalkan ruang. Yang atas ni adalah untuk header. Lepas tu selang satu. Ini untuk declare all variable. Selang lagi. Ini adalah untuk prompt user 6 yang pertama. Selang satu supaya dia tak nampak crowded. Okay, yang kat sini saya kena ubah sikit. Sebab bila kita copy tu dia memang akan lari. Okay. Ubah sikit. Nampak ni 8 dengan 9 satu geng. Saya selang lagi satu. Lepas tu yang ni selang lagi supaya dia tak nampak crowded. Dan kita senang nak detect. Ini prompt, ini input. Ini prompt, ini input. Okay, dan bila kita copy paste ni dia memang akan lari lah coding dia. Kita kena betulkan sikit-sikit simbol dia. Okay, kemudian di bahagian proses. Okay, di bahagian proses ni kita letak dia satu geng. Macam tu. Ini proses, letak satu geng. Lepas tu output. Output, message ni saya ubah sikit. Okay, baru dia jadi merah tu maksudnya betul lah. Okay. So jangan buat coding macam karangan yang tak ada perenggan tu. Mesti ada perenggan dia. So ini lebih nampak teratur lah. Ada gap. Kita tahu ini adalah input, ini proses, ini output. Okay, saya tulis lagi satu komen. Lupa nak tulis. Ini kita panggil dia input statement. Okay, input statement. Sama lah untuk yang bawah ni pun sama. Prompt user, input statement. Allah. Saya tercopy apa pula ni? Okay, yang ni season.out. Terlari pula. Okay. Next in. Enter. Oh, patutlah dia lari kat sini. Enter num1.next in. Okay. Lepas tu, bahagian output dia tadi mana? Curly bracket dia. Oh, saya tak copy. Jangan lupa tutup. Close untuk class, close untuk method main. Okay, sekarang kita cuba run. Mana nak run dia? Kalau ada error tu betulkan saja. Contoh, apa error dekat sini? Dia cakap, oh nampak ni saya ada tersilap dekat sini. So nak buang simbol. Okay, kita run lagi. Okay, ada lagi yang salah, num1, num2. Mana dia kata num1, num2. Oh, okay. Nampak ni. Kenapa ada error? Sebab num1 saya ni jarak. Dia tak boleh jarak. Dia kena rapat. Okay. So kita check apa lagi yang kita silap. Variable, that's why saya kata variable tak boleh dua perkataan. Bila dua kita akan silap kat sini.
Okey, ada lagi kesalahan dia. Cari lagi apa yang tertinggal. Dia bila dia cakap error macam ni, kita tak nampak error dia dekat mana kan. Dia tak bagi tahu lokasi yang sebenar. Tapi saya nampak dekat sini dia tegur saya adalah semicolon. Semicolon. Kita cuba check kat mana yang tak ada semicolon. Siapa boleh nampak division? Dia bagi tahu dekat division ni. Oh, kat sini saya dah nampak dah tak ada kurungan. Dia bagi tahu kat division tapi yang tak ada kurungan tu dekat multiplication dan juga addition. So kita kena pandai cari. Tengok dia tunjuk division kan, tapi yang tak ada bracket tu di addition, multiplication and subtraction. Okay, jangan jemu kita nak run lagi. Okay, ada lagi salah, 8 pula tu errornya. Kat mana lagi? Kita check. Kat mana lagi? Kat mana lagi yang silap? Siapa boleh nampak? Saya tak nampak dah, nampak semua betul je. In 6162 addition. Saya kecilkan sikit sebab dia susah pula nak zoom. Okay. Siapa boleh nampak bagi tahu kat mana. Kita check lagi sekali di bahagian atas. Import java.ut.scanner. Okay, ni kita dapatkan sikit. Kelas E3Q6 betul. Void main string betul. Scanner SC yes. Okay. Lepas tu declare our variable. Number 1, number 2, addition, multiplication, subtraction dan juga division. Okay. From user betul. sc.nextin, okay, 62 pun betul, addition, betul, okay, 6162, okay, macam dah betul semua, tapi dia masih lagi ada error. Ada sesiapa boleh nampak tak? Kat mana error dia? Saya tak nampak ni. Dia kata semicolon. Oh, nampak. Oh, nampak. Okey, nampak. Saya dah nampak dah. Bracket bukan di depan tapi di belakang. Okey. Dia kena tengok tenung lama-lama baru kita nampak. Sekarang dah keluar dah. Okey, nampak tak? Enter number 1, enter number 1 sebab banyak kali kita run tadi kan. Okey, kita cuba reset tak maulah. Okey, saya cuba run yang ni dulu. Sekejap saya kena buat run lain sebab dia dah hang kat situ. Okey. Nampak ni enter number 1. So enter number 1 ni dia akan keluar yang ini. Okey, yang pertama ni. So saya masuk number 1 adalah nombor 6. Lepas tu sepatutnya dia akan keluar enter number 2. Kena tunggu sekejap. Enter number 2 saya masukkan 4. Tekan enter. Bila tekan enter nampak tak, dia tulis addition 10. Multiplication 24. Subtraction 20. Division 1. Kita tak nak macam ni berserabut. Macam mana saya nak ubah? Kita nak guna apa? Macam mana nak ubah? Tak nak bercantum-cantum ni. Kita nak ubah guna print line macam tadi. Okay. Letak print line. Right. So cuba kita run lagi sekali. Okay. Nampak enter number 1 saya letak nombor 9 pula. Number 2 saya letak 6. So nampaklah keluar macam ni. Okay, clear? Clear, madam. Okay. So kalau macam output tadi, boleh tak kalau Madam tak buat ni? Madam tak nak buat addition ni semua, tak nak buat. Boleh tak? Di error tak? Kalau saya tak nak buat ni. Saya tak nak buat message. Saya nak buat benda tu saja. Boleh tak? Boleh juga. Cuma kita nampak perbezaan Saya cuba run lagi. Cuba you nampak perbezaan dia. Kenapa Madam buat message? Allah, sorry saya tertekan laju sangat. Nampak tak dia akan keluar yang ni 112831 sebab saya tak buat message. So dia akan panggil value saja. Dia tak akan panggil message. So dia tak berapa nak friendly lah. Ada juga pelajar dia tersilap. Kat sini yang dia buat double quote.
Kalau ini yang dia buat double quote, so apa yang akan keluar nanti sebenarnya? Kita nak nilai kan, kita nak value. Kita bukan nak perkataan. Ada pelajar yang masih lagi confused antara message dan juga value. Ada yang buat macam ni. So bila buat macam ni, kita run, yang akan keluar adalah perkataan. Kita kena ingat bahawa yang berada di dalam double quote itu adalah perkataan. Nampak ini yang kita keluar. So bila kita nak gabungkan, saya nak keluar perkataan, lepas tu ada value. Bila nak gabungkan, itu yang kita kena letak tambah. Tambah addition. Kena letak tambah. Barulah bila kita run, dia akan keluar value dan juga message. Okay. Nampak tu, addition 15. Alamak bercantum pula. Kita kena tahu kenapa dia bercantum, sebab dia punya double quote ni rapat. So kalau kita letak jarak, maka jaraklah yang dia akan keluar. Alamak, dia lambatlah Sat. Saya run lagi sekali. Okay, nombor 8. Tunggu dia keluar dulu. Nombor 9 pula dah, tak apalah, boleh je. Okay, nampak tak, addition ada space. Kenapa ada space? Sebab di antara double quote ni ada space. So kena tahu benda-benda tu semua. Kalau kata, saya nak ada titik, letaklah titik, ikut creativity. Okay, saya cuba run lagi. So nampak ya perbezaan message dan juga value. Dia kena tahu. Allah Akbar. Kenapa? Tak boleh by zero. Saya tak boleh 6/0, tak boleh. Ini kita panggil runtime error. Ini runtime error. Tak boleh divide by zero. Okay. So dia jadi runtime error. Nombor 6, nombor 1. Okay, boleh? Nak letak titik kat sini. Okay, clear tak? Faham? Clear madam. Okay, baik. So sekarang siapa yang sudi untuk share screen, kita buat soalan nombor berapa ya? Nombor 8. Nombor 8. Nombor 8. Siapa nak cuba? Kita run terus coding. Tapi ikut template ni lah saya labelkan nombor 1, nombor 2. Nombor 1 adalah header dia. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. So kita start step by step. Nombor 4, nombor 1, 2, 3, 4. Untuk soalan nombor 8. Siapa nak share screen, kita run coding. Ini saya buat, sekarang awak pula buat. Siapa nak share screen, soalan nombor 8. Kita terus type dekat string cat ni. Siapa nak? Cepat. Ke Madam tunjuk satu lagi? Tapi tak sure, Madam suka kalau korang yang tunjuk. Madam share soalan apa? Sekejap, saya stop sharing dulu. Jonathan nak share screen? Okay. Siapa nak share screen untuk tunjuk soalan nombor 8? Okay, thank you Jonathan. Kita tengok macam mana Jonathan type. Okay, Jonathan nak buat kat sini dulu pun bagus juga. Okay, kita buat kat sini dululah. Okay, buang numbering tu. Boleh buat kat sini dulu pun boleh. Okay, silakan. Okay, numbering 1, 2, 3, 4 tu boleh buang Madam bukan nak baca share dia ke? Oh, okay. Okay, kita nak buat dekat Trinket ke nak buat dekat Google Drive? Buat kat Trinket terus lah kot. Boleh? Saya ingat saya bantu Madam share screen tu. Oh, tidak. Awak terus demonstration. Oh, tak. Awak terus demonstration. Boleh, Jonathan. Alah, boleh lah sebelum cuti raya. Kita buat sama-sama. Ada sedikit blur. Sedikit blur. Okay, tak apa. Kita buat sama-sama. Kita buat dekat Google Drive dululah. Kita buat sama-sama Google Drive. Yang lain pun boleh bantu. Okay. Boleh bantu Jonathan. Kita buat sama-sama. Okay, sebab baru first class. Okay. Untuk kolom yang pertama, apa yang kita kena buat dekat situ? Siapa nak beritahu? Kita kena buat apa ni? Untuk kolom yang pertama. Yang create object tu kan ada.
Ya, yang pertama kita akan tulis dulu import java util.scanner. Okey, buang number yang satu tu terus tulis nombor satu tu buang. Okey. Yang tu kena, yang ni kena hafal. Step ni kena hafal. Import java.util.scanner. Bila nak buat coding je ingat. Step satu adalah header. Header dia ada import java.util.scanner. Semicolon. Okay, semicolon. Semicolon yang titik bertindih. Yes, betul. Okay, baris kedua adalah class declaration. Macam mana nak buat class declaration? Class, betul. Okay, ini soalan nombor 8. Class Q8. Senang. Q mesti capital letter, nama kelas mesti huruf besar, open curly bracket. Boleh-boleh. Cuma I dengan C tu mesti huruf besar. Tak apa, tak payah scroll atas dah. Kita tolong kat sini je. C dengan I mesti small letter. Okay, kita nak elakkan daripada tengok yang sebelum ni. Kita cuba lagi. Okay, baris yang ketiga, kita akan tulis yang method main. Method main yang mana? Public static void main. Okay. Okay, betul. Yes. So, baris yang seterusnya adalah kita nak create objek scanner. Scanner as capital letter, scanner SC. Betul, new scanner, scanner as capital letter. Betul. Okay, so dah selesai. Sekarang kita akan pergi ke baris yang kedua. Baris atas tu tak selesai lagi kan nak declare variable. Tapi kita tak tahu apa yang nak kita declare. So kita pergi baris yang kedua. Ada berapa input dekat situ? Ada 2 input. Robotik dan networking. Okay, buang dulu nombor 2 tu. Yes, kita prompt user dulu. Very good. System.out.print. Enter. Kita jangan buat enter robotik sebab kita assume user tak faham apa robotik tu. Kita tulis enter number of robotic student. Macam tu. Sebab kita nak bagi user faham apa yang kita minta.
Yes, very good. Okay, dekat sini yang kita kena ubah. Kita tak boleh buat number of robotic student. Variable dia tak boleh terlalu panjang. Kita tulis robotic. Ambil balik yang dekat input kita tu. Hanya prompt user sahaja yang kita buat panjang sebab kita nak bagi user faham. Tapi variable mesti yang paling simple, yang ikut kita punya pseudocode. Yes, very good, betul. Yes, semicolon. Okay. Right. Prompt user dia tak kisah. Panjang mana pun tak apa. Tapi variable tu yang kena simple. Okay, proceed untuk networking pula. Yes, very good. Sekarang boleh bezakan tak prompt user dengan input statement variable dan juga message. Okay, variable kena simple ikut kita punya pseudocode. Okay, pergi baris yang ketiga. Baris yang ketiga, proses. Copy je semua. Sama je. Okay, dia tak ada banyak perubahan. Cuma kita letak semicolon dan juga simbol darab akan bertukar menjadi simbol star. Okay, so letak semicolon pada kesemua proses tu. Dan kita kena ubah V robotik kalau kita run akan ada error. Macam mana tak nak bagi dia ada error? V robotik, V networking, macam mana? Dia kena jadikan satu perkataan. Dia tak boleh dua perkataan. Sama ada kita rapatkan ataupun letak underscore. Okay. Kita tengok baris pertama dulu, V robotik. Kena jadikan dia satu perkataan, sama ada letak underscore ataupun rapatkan dia, V robotik tu. Macam mana kita nak buat? Nak letak underscore boleh? Okay, yes. So ingat, variable mesti jadikan dia satu perkataan. Dan setiap baris tu mesti tutup dengan semicolon. Di belakang mesti ada semicolon. Okay, so sebab tu variable jangan panjang-panjang sebab nak buat coding akan jadi masalah nanti. Dan variable kena konsisten. Kalau V robotik ada underscore, semua kena ada underscore. Okay, semicolon. Yes, very good. Okay, sekarang kita pergi baris yang keempat, display. Ada 3 benda yang kita nak display, bermaksud akan ada 3 system.out.print. Okay, kita buat yang pertama dulu, kita nak display V robotik.
Yes, betul. Ada okey. Okey, dekat sini kita tengok dulu untuk yang baris pertama tu. P robotik. Okey, baris pertama tu dah silap. Kita tengok dulu. Sekarang apa yang kita nak keluarkan? Kalau kita tengok baris yang pertama tu, awak nak keluarkan V robotik, V underscore robotik. Lepas tu ada plus robotik. So, apa output yang akan keluar? Medan sambung dekat sini Ini Medan conteng pula. Sekejap Okey, kalau benda ni, kita kena tahu apa yang kita nak keluarkan. Sekejap Okey. Allah. Kalau kita tulis macam ni, sebab kita kena tahu output apa kita nak cari. Okay, kalau kita keluarkan macam ni, bila kita run, output screen yang akan keluar adalah begini. Dia akan keluar perkataan ni, V underscore robotik sama dengan. Okay, dia akan keluar yang tu saya copy. Okay, so kalau tak kat sini output kita tak elok lah ada underscore ni untuk variable. Sepatutnya dia bukan keluar macam ni. Okay, lepas tu robotik. Nilai robotik. Okey, mana nilai robotik? Dia akan pergi dekat sini. Mana nilai robotik? Di sini. Dia akan keluar yang ni. Kalau robotik kat sini saya masuk bilangan student dia 8. So yang akan keluar kat sini 8. Adakah itu yang kita nak keluarkan? Kita nak keluarkan jumlah pelajar. Ini bilangan pelajar. So apa yang kita nak keluarkan sebenarnya? Sepatutnya yang kita nak keluarkan. Okey, kalau pelajar dia 8 okey, yang output sebenar. Okey, output sebenar sepatutnya kita kena keluarkan macam ni. Sebab kita nak keluarkan duit kan. Duit output sebenar. Okey, so sepatutnya yang akan keluar fee, huruf besar. Kita buat cantik-cantik lah. Sebab ini message. Fee robotik equal RM. Lepas tu ini kalau 8 orang, 8 darab dengan berapa robotik berapa? 50 55. 8 darab 55 berapa Kira Ustaz? Calculator. So kita boleh check output kita betul ke tidak. 8 8 darab dengan 55. So sepatutnya yang keluar adalah 440. Jadi kita boleh tahu bahawa yang ini adalah yang salah. Okay, so macam mana nak ubah supaya kita keluar benda ni. Ini message ni. V robotik equal RM, ini message. So benda ni akan letak di dalam double quote. Okay, cuba ubah. Okay. Cuba ubah yang ni dulu. V robotik equal RM. Warna hijau. Lepas tu yang warna pink ni, ini adalah value datang daripada V robotik. Yes, baru betul. Tapi kurang tepat lagi. Kurang tepat lagi. Apa yang kurang tepat? Ini masih ada error lagi. V robotik mesti kena konsisten. Kalau yang ini adalah warna pink, mesti konsisten. Nampak tu? Yes. Kena konsisten. Kalau macam ni, baru betul. Baru sama. Cuma yang ini tak berapa cantik lah kalau kita nak paparkan. Jangan ada underscore sebab ini message. Buat yang macam Madam buat warna hijau ni. VF huruf besar, robotik, is. Boleh tak kisah. Message kena mesra pengguna. Okay. Yang ni je kena ubah lagi. Yang ni ubah. Yang ni tak mau nampak macam variable sebab ini message. Ubah jadi macam Madam buat warna hijau ni. Warna hijau. So sepatutnya yes, underscore tu buang sebab kita tak nak nampak dia variable. Dia bukan variable, dia message. Space. Yes, ini baru betul. Faham tak perbezaan message dan juga variable? Ini message. Message kita kena buat user friendly. Pernahkah awak jumpa instruction enter your pin underscore number? Adakah dia buat macam tu? Tak ada kan? So ini message, warna hijau message. Yang kena variable konsisten itu variable. Variable kena sama. Okay, so ini contoh dia. Kalau kita buat macam ni, so ini yang akan keluar. Kita kena tahu apa yang kita nak cari. Ni sepatutnya. Okay, so ni sebagai guideline lah. Kalau buat macam ni, so output screen dia ini. So output sebenar sepatutnya begini. Okay. Jadi kena ubah. Alright, boleh tak ni? Nampak tak dia punya penggunaan message dan juga variable? Nampak Okay, Madam. Itu yang kita nak. Boleh, Alhamdulillah. Bagus. Okay, V networking. Yang message letak dalam message. Yang value yang kita nak call balik. Okay. RM, yes. Itu message. Tambah, baru kita panggil value dia. Bagus, betul. Macam ni baru betul. Baru variable konsisten.
Okay, sebab tu kalau awak ada colour highlighter kan highlight kan. Nampak konsisten ke tidak? Sama ke tidak? Kena sama. Ni baru betul. Baru betul. Very good. Sebab tu kena pelajar yang buat. Kalau medium buat dia tak nampak sangat. Kalau pelajar buat kan kita nampak apa yang awak fikir. Yes, very good. Betul. Okay. Yeah. Message ni boleh tulis apa-apa. Nak buat panjang lagi boleh. Your fee for robotic class is. Tak kisah. Okay. So saya harap template ni membantu awak lah. Okay, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 benda. Yes. Bagus. Baru betul. Ya, tepat sekali. Macam tu lah nampak kan penggunaan dia. Kita yang ubah coding tu. Coding tu kena ikut kita. Apa yang kita nak cari. Okay, apa yang kita nak cari, kita kena tahu apa output. Sebenarnya saya nak cari apa. Kita yang kena tentukan apa yang kita nak keluarkan. Dan kita kena test. Bila buat coding kena test. Betul ke tidak? Macam mana nak test? Masukkan nilai. So apa yang akan keluar? Kena test. Kena trace. Okay. Alright, so dah selesai. Yang belum selesai apa? Apa yang belum selesai lagi? Declare all variable. So variable apa yang ada? Variable apa yang ada? Okay. So sekarang kita nak declare variable. Apa variable yang ada? Okay. Cuba senaraikan. Apa variable yang ada dekat dalam coding ni? Yang ni saya tak nak tolong. Tak maulah scroll kat atas. Mana tadi tempat tempat dia kat atas. Okay, nak copy pun boleh. Boleh je nak copy. Okay. Senaraikan. Ada 5. Ada 5 variable kat sini. Cuba senaraikan ke 5 variable tu. Okay. Dan apa jenis data type dia? Bilangan pelajar mesti integer. Okay, kalau duit kan kita biasa nak ada perpuluhan kan. RM55.00. So untuk bilangan pelajar declare sebagai int. Untuk jumlah fee kita declare sebagai double. Okay, kat mana nak tulis declare variable tu? Kat mana nak tulis? Dekat bahagian atas, dekat kolom nombor 1 tadi. Dekat, okay, di bawah scanner tu, scanner SC, okay, di bawah tu. Yeah. Okay, selang satu. Okay, enter, selang lagi satu. Enter lagi another one row, yes. Declare in dulu, int, in. In untuk data type apa? Okay, in untuk integer. Okay, apa variable yang menggunakan data type integer? Apa data type dia? Apa data type dia pula? Apa variable yang menggunakan integer? Yes, robotic, betul. Lepas tu networking, betul. Semicolon. Selesai dah. Fee saya nak letak dalam double sebab kita anggapkan ringgit mesti ada 0.00. Okay, semicolon. In I mesti small letter. Okay, mana lagi tadi? No. Kalau dekat fee robotic, fee networking dan juga total boost tu kita nak letak sebagai integer, kita akan combine sekali dekat atas. Tapi sekarang dia bukan integer, kita nak letak dia ada perpuluhan. 55.00. So bila ada perpuluhan, data type-nya adalah double.
So kita declare double. Okay. Dekat fee robotik, fee networking dan juga total both kita declare. Betul, jangan padam semua. Jangan padam, betul dah, betul, yang tu betul. Okay. Undo balik, kekalkan yang tadi tu dah betul. Semua betul tadi, undo balik. Kecuali apa? Kecuali perkataan in dekat depan tu sahaja. In itu tukar kepada double. Okay. Betulkan yang tu dulu. Yes. Okay, kenapa double? Kita kena faham kenapa benda tu begitu. Kenapa kita letak double? Sebab fee robotik itu bermain dengan ringgit. Walaupun dalam proses kita letak 55, tetapi actually kalau ringgit dia mesti ada point kosong kosong, betul tak? Mesti kena letak kan? Kalau ringgit mesti letak point kosong kosong. That's why kita declare dia sebagai double. Dan sebab tu kita tak boleh combine dekat integer. Kalau semua variable integer, kita combine dekat int tu. Tapi sekarang variable kita berbeza. Okay, variable kita berbeza. Kalau ini kita akan combine semua sekali in. Kita akan combine. Tetapi sekarang kenapa dia duduk bawah? Sebab ini adalah double. Biasanya bila ringgit, berat, tinggi, dia adalah double. Okay, sekarang baru betul. Baru kita declare semua variable dan dah boleh run. Okay, sekarang Jonathan boleh copy semua ni, paste dekat Trinket. Okay, kita tengok hasil dekat Trinket pula. Okay, boleh nampak flow dia kena ikut step flow ni. Okay, very good. Tahniah Jonathan dan yang lain juga dah dapat bantu. Okay, copy everything, kita run dekat Trinket. Okay, cuba besarkan sikit skrin. Yes, very good. Pandai. Okay, besarkan sikit skrin, macam tak puas je nak tengok. Besarkan sikit lagi. Pandai, saya rasa macam terharu nak menitiskan air mata. Sebab macam, dah pandai anak saya. Okay, enter number of robotik. So masukkan bilangan. Bayangkan dekat enter number of robotik tu kita buat robotik underscore. Jenuh. Apa masalah kat situ? Okay, kita check. Error fee networking. Okay, fee networking. Networking fee. Okay, betul. Sekejap kita check balik daripada atas. Kadang kita tak perasan dekat bawah ni.
system dot okay, backslash n tak boleh letak dekat luar. Itu kalau nak letak kena letak ln. Kalau nak letak backslash n, letak dekat sebelum fee. Sebelum perkataan fee tu. Okay, cuba baris kedua. Baris 21 tak mau letak ln. Baris 21 jangan letak ln. Okay, letak letak kat mana ya? Letak, okay, dekat bahagian total both, letak backslash n. Total both, backslash n depan dia, yes. Backslash n dia mesti ada dekat dalam double quote. Letak backslash n di situ. Ya, itu kedudukan untuk backslash n. Okay, kalau print line di luar, backslash n di dalam double quote. Okay, cuba run. Okay, number of robotic student. Masukkan bilangan dia. Yes, lepas tu tekan enter. Okay, number of networking. Okay, lepas tu nampak tak dia terus keluar nilai. Yeay, pandai, Tania. Apa lagi nak ubah? Macam tu lah. Okay, bayangkan kalau dekat enter number of robotic tu, awak letak robotic underscore student. User faham tak apa benda tu? Okay, sebab tu bila prompt user kena bagi arahan yang jelas. Okay. Lega saya, Alhamdulillah. Masya Allah. Okay, pandai tak ni? Semua boleh ikut tak? Faham tak? Faham. Yeay. Faham. Yeay. Thank you so much, Jonathan. Bantu saya. Tolong run. Tolong type. Okay, very good. So, Jonathan, tadi you kata ada confused kan? Sekarang macam mana? Still confused lagi ke? Dah okay, madam. Yeay. Alhamdulillah dah okay. Kan seronok tak buat ni? Seronok. Oh. Excited. Saya pun excited sangat ni bila tengok korang excited. Okay. Sekejap, I may stop recording dulu sebelum kita proceed perbincangan yang seterusnya. Recording. Okay, stop dulu. Nanti media